Apabila Kabinet baharu diumumkan pada minggu ini, ada banyak persoalan yang ditimbulkan, cabaran-cabaran mereka akan hadapi dalam tempoh yang sangat singkat untuk merentah sehingga pilihan raya umum ke-15. Dan untuk malam ini, kita cuba untuk melihat satu aspek daripadanya, iaitu soal mendekati belia, mendekati masyarakat Malaysia melalui media sosial. Sejauh manakah keberkesanan dan kesediaan Menteri Kabinet kita untuk berhadapan dengan rakyat melalui media sosial? Itu yang akan dibangkitkan pada malam ini dalam Darah Muda. Tengah tweet. Tengah tweet. Tengok tweet-tweet daripada menteri ni. Jadi walaupun baru 2 hari dah banyak tweet yang mereka tweet. Jadi boleh dikatakan menteri dan timbalan menteri aktif menggunakan media sosial. Jadi sejauh mana benda itu berkesan, menarik belia, menarik orang muda dan menarik orang seusia saya dalam mengikuti perkembangan polisi, perkongsian dasar, sejauh mana agaknya menteri-menteri, barisan jemaah menteri ini berjaya menggunakan media sosial ini dan menguasai pemikiran dan mengajak mereka menyokong apa jua dasar yang dibawakan. Semuanya dalam Darah Muda bersama kami Irfan dan Syaimi. Saya kongsikan terlebih dulu Irfan dengan izin. Pada 2014 Datuk Seri Hishamuddin antara menteri yang paling aktif menggunakan media sosial bagi berhubung dengan rakyat. Sejak menyertai laman sosial Twitter pada 2010, beliau telah menulis atau berkongsi lebih 38,100 status atau purata 680 status sebulan dengan 706 pengikutnya. Itu 2014. Sekarang Datuk Seri Hishamuddin kalau dari segi Twitternya mempunyai 964.3 ribu pengikut. Tapi KJ pada 2014 KJ berada di tangga kedua dengan dilihat purata hingga 7 status setiap hari dan jumlah pengikut lebih kurang 340,000. Tapi untuk tahun ini dikatakan KJ dah mempunyai 2.4 juta pengikut di laman Twitter. Jadi nampak antara menteri-menteri ini juga mereka saling berlumba-lumba untuk mendapatkan pengikut dan di situlah kita boleh nampak dari segi keberjayaan. Adakah istilah keberjayaan? Ada. Jadi keberjayaan menteri-menteri menyampaikan visi, misi, polisi dan segala-galanya. Dan mungkin itu berubah kerana daripada 2014 hingga 2020 ini kerana demografi Malaysia juga akan menjadi sebab belia itu meningkat. Dan untuk bicarakan tentang perkara ini bersama kami Darah Muda seorang tokoh akademik, Tuan Anwar Ahmad, Timbalan Pengarah Kepimpinan dan Pengurusan Bakat Pusat Hal Ehwal Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat datang Darah Muda Tuan. Terima kasih. Okey. Jadi kita bercakap mengenai tajuk menarik. Hari ini kita terus nak menerjah laman-laman sosial menteri-menteri, timbalan menteri dan kita bercakap tentang komunikasi alam cyber ini. Jadi alam cyber untuk menteri-menteri ini adalah ujian untuk timbalan menteri, untuk menteri dalam tahap profesional mereka. Komen Tuan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Suami atas soalan itu. Tapi sebelum kita mungkin sebelum bincang, mungkin saya nak sentuh sikit siapa orang muda yang disebut awal tadi supaya kita boleh ada perbincangan yang lebih fokus. Ada perbincangan mengatakan bahawa orang muda ni adalah belia bawah 40 tahun, ada yang kata yang terbaru 35 tahun. Tapi saya nak bawa satu perbincangan di mana ada kaitan antara media sosial dengan orang muda, iaitu model yang digunakan yang selalu kita dengar, dia ada baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z sekarang. Sebab ini sangat berkaitan dengan media sosial. Sebab setiap generasi ini mempunyai karakter, ciri-ciri penggunaan media sosial yang berbeza-beza. Okey, kalau kita tengok baby boomers, dia lahir antara tahun 46 sehingga tahun 64. Sekarang ni umur mereka mungkin dah 56 tahun dan ke atas. Mereka ni adalah kumpulan yang mungkinlah kita anggap sebagai yang paling kurang menggunakan media sosial. Umur 56 tahun dan ke atas. Ada yang aktif menggunakannya. Yang keduanya adalah generasi X. Generasi X yang lahir pada tahun 65 sehingga tahun 80. Sekarang ni umur mereka biasanya dalam lingkungan
40 tahun sehinggalah 55 tahun. Itu lingkungan umur mereka. Kemudian generasi Y ni yang lahir pada tahun 80 sehingga 1995, dan mereka ini sekarang ni berumur 25 tahun dan hingga 40 tahun. Ya, betul. Dan yang terakhir saya lihat generasi Z yang lahir 1995 dan sekarang lah. Jadi umur mereka adalah di bawah 25 tahun. Jadi kalau kita sentuh tentang anak muda dan media, saya ingat yang paling perlu diberi perhatian adalah kumpulan generasi Z yang berumur 25 tahun dan ke bawah. Dan mengapa? Sebab kalau kita tengok undi 18 akan bermula. Dan 40% daripada pengundi PRU yang ke-15 ini adalah anak muda yang berumur bawah 25 tahun ini. Dan kalau media sosial tidak digunakan secara profesional oleh ahli politik, mereka akan ketinggalan dalam. Jadi kalau lanjutan daripada soalan Syuhaimi tadi, untuk belia 25 tahun ke bawah, adakah sekarang ini menteri kabinetnya itu sudah cukup dekat dengan belia? Kalau kita tengok ciri generasi Z dan Y, mungkin X dan Boomers ni mungkin di belakang lah. Y dan Z ini, generasi Z ini mereka inginkan engagement dalam media sosial. Generasi Y mereka hanya inginkan maklumat. Mereka ingin mendapat maklumat yang sebanyaknya daripada media sosial. Tapi dalam generasi Z ni, kalau kita baca beberapa buku yang dikaji, mereka ingin engagement. Mereka mahu menteri berkomunikasi dengan mereka. Mereka mahu ahli politik respons kepada apa yang mereka bincangkan. Dan semakin banyak ahli politik, terutamanya menteri-menteri, dapat engage dengan generasi Z, saya rasa hati generasi Z ni akan dapat dimenangi dengan baik. Dan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ahli-ahli politik dan menteri-menteri memahami tentang kepentingan media sosial dalam generasi Z. Soal komunikasi dan engagement itu, adakah bentuknya seperti mana posting Datuk Seri Syamuddin ataupun seperti posting Datuk Seri Najib Razak? Sebab gayanya berbeza dan saya nampak kita lebih suka dan senang dan lebih mesra dengan cara Datuk Seri Najib. Kalau kita tengok Facebook, follower kepada Datuk Seri Najib sekitar 4 juta. Manakala yang lain biasanya antara 500,000 ke 1 juta. 1 juta ni pada saya adalah angka selamat lah kepada pemain media sosial, ahli politik. Kalau follower dia tu 1 juta tu, dia ada pengaruh yang besar dari segi apa yang dia post itu akan dibaca oleh ramai pihak. Kalau kita bahagikan dari 4 juta sehingga 100,000 tu, 1 juta dan ke atas tu adalah angka yang selamat. Maksud dia ada seorang yang sangat mempunyai pengaruh dalam media sosial. 500,000 hingga 1 juta tu baik, maksud dia diikuti dan tapi tidaklah sampai orang cukup pengaruh lagi. Tapi yang di bawah 500,000 tu kena bekerja lebih lah untuk mengambil hati para pemain media sosial ini. Soalannya adalah gaya pendekatan. Kalau saya sentuh generasi Z bukan melihat ahli politik itu sebagai ahli politik sebagaimana generasi sebelum itu. Mereka melihat ahli politik itu adalah selebriti. Mereka nak ikut perkembangan ahli politik. Bukan hanya tentang soal idea politik dasar, tapi apa yang ahli politik buat pada setiap hari. Behind the scene tu sendiri. Behind the scene. Dengan Sri Najib dulu, Boskur, itu menjadi ikutan. Kemudian KJ dengan istilah abahnya. Jadi ahli politik kena bersedia untuk menjadi seperti selebriti yang berkongsi kehidupan mereka dengan anak muda. Baru anak muda merasakan bahawa dia engagement tu ada pada mereka. Kalau setakat melontarkan idea-idea dasar-dasar dan sebagainya, saya ingat dia akan sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan, sebab mereka mencari selebriti. Itu sifat karakter kepada generasi Z. Tapi dalam konteks Menteri Kabinet tu dilema, sebab dia tak boleh jadi selebriti sebab ada posisi awam sebagai seorang menteri kerajaan. So macam mana tu, Doktor? Itulah saya fikirkan ahli menteri dia kena bijak dalam menggunakan media sosial ni. Dia kena mengimbangi antara
perkara-perkara yang boleh dikongsikan dengan benda-benda yang memang tidak boleh dikongsikan. Bijak menggunakan. Ya. Menteri bijak menggunakan. Kita guna sekali. Menteri bijak menggunakan. Tapi kebanyakan menteri-menteri ini menggunakan admin. Masalah jadi kadang-kadang message tu caranya, kaedahnya, pendekatannya tu tak sampai. Kita memahami bahawa sebagai menteri mungkin dalam kesibukan mereka, tapi seperti yang saya sebut tadi lah, mungkin generasi yang sebelumnya yang berumur, yang generasi Y itu, mereka mungkin admin itu sesuatu kebiasaan. Tapi dalam generasi Z mereka tidak begitu suka dengan istilah admin yang digunakan lah. Mereka inginkan menteri atau ahli politik itu sendiri yang berkongsi dengan mereka. Saya ingat ahli politik tidak lagi boleh melihat ataupun memandang rendah kepada pengaruh media sosial dalam kepolitikan. Mereka harus mengangkat media sosial ini sebagai salah satu instrumen penting di dalam berpolitik. Jadi kalau kita mengheret sendiri beberapa contoh lah, kalau dalam selepas PRU 13 Barisan Kabinet Barisan Nasional, kemudian PRU 14 Barisan Kabinet PH, antara menteri-menteri yang boleh dijadikan contoh yang rajin memberikan tweet, memberikan informasi tentang polisi dasar, malah memberikan contoh yang baik, membawa di sebalik tabir siapa mereka tu, antara contoh yang perlu diikuti oleh menteri-menteri sekarang. Saya ingat banyak contohnya. Bukan maksud umur sahaja. Saya ingat kalau kerajaan dulu di bawah Pakatan PH, Datuk Seri Anwar, Tun Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir pun berkongsi. Yang sekarang ni YB Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Hishamuddin, malah yang kita tahulah yang selalu kongsi adalah Datuk Seri Najib lah, yang selalu diikuti oleh rakyat. Bukan umur yang menjadi penentu kepada keaktifan itu, tapi sejauh mana ahli politik boleh engage dengan belia. Saya rasa itu the content, isi kandungan tu, apa yang nak dipersembahkan kepada anak-anak muda dalam media sosial. Kalau dipersembahkan benda-benda yang mungkin tidak menarik minat mereka, walaupun itu baik pada pandangan ahli politik, mereka akan tetap ditinggalkan. Jadi dalam engagement itu kita harus menolak soal protokol. Kita sudah hidup dalam zaman yang post struktural. Kita tidak lagi bercakap struktur dalam kehidupan. Anak muda hari ini kalau boleh dia bangun pagi, dia nak berkomunikasi dalam media sosial, dia mungkin terus komen dalam ahli politik punya ni, Facebook, IG. Facebook dan sebagainya. Dan hari mereka hari itu hari yang sangat bahagia kalau ahli politik respon pada apa yang mereka komen. Saya rasa engagement itu yang perlu dilakukan lah. Dan yang pentingnya, macam disebut oleh Syahmi tadi, ikhlas, bukannya melalui admin dan sebagainya. Keikhlasan itu akan menentukan sejauh mana ahli politik akan kekal dalam media sosial di tahap yang tertinggi. Tapi dalam barisan kabinet kali ini, kita melihat hanya 3 orang menteri dan timbalan menteri yang berada di bawah umur belia. Yang lain semua dah melepasi, dan orang melihat bahawa mereka yang berusia, menteri-menteri yang dah mungkin melepasi umur belia itu, engagement mereka itu sendiri dah agak sukar untuk mendekati cita rasa orang muda, kehendak orang muda. Jadi bagaimana untuk kita merapatkan barrier, jurang itu sendiri? Usia tidak sepatutnya dijadikan isu dalam media sosial. Datuk Seri Najib memberikan contoh yang baik. Tun M sendiri memberi contoh yang baik. Datuk Seri Anwar juga telah engage dengan muda. So usia ahli politik tidak menjadi isu. Dulu masa generasi Y, bila kita baca banyak kajian-kajian berkaitan media sosial dan politik ni, kita menganggarkan ataupun mengandaikan ahli politik muda mempunyai advantage, kelebihan dengan media sosial. Kita merasakan bahawa ahli-ahli politik muda akan menggunakan sepenuhnya media sosial, dan ahli-ahli politik yang berumur akan ketinggalan dari segi ini. Rupanya tidak sebegitu. Ahli politik sama ada umurnya yang lebih dewasa ataupun yang muda, sejauh mana engagement itu dilakukan dan engagement itu mendapat hati menambat hati pengundi muda, dan mereka akan berjaya. Jadi bicarakan soal menambat hati. Jadi pastinya ada contoh yang paling besar dalam sejarah politik dunia ni, Donald Trump menang pilihan raya pada 2016, dapat posisi sebagai Presiden Amerika. Tapi sebelum itu kita berjeda seketika untuk bincangkan lebih lanjut tentang komunikasi alam cyber bersama dengan Irfan dan Syahmi di Darah Muda.
Kembali bersama Irfan Suhaimi dalam Darah Muda, dan tadi Irfan telah menggantungkan cerita tentang Donald Trump, keberjayaannya dalam soal memenangi jawatan Presiden Amerika Syarikat, dan ini tampil untuk berkempen dalam tempoh penggal yang seterusnya. Jadi 5 platform media sosial pilihan calon jawatan Presiden Amerika Syarikat selain Twitter dan Facebook, ya, mereka juga menggunakan Snapchat, mereka juga menggunakan Tumblr, mereka menggunakan Periscope, mereka juga menggunakan Pinterest dan juga Instagram. Jadi kita dekat Malaysia ni hanya beberapa saja, Instagram, Facebook, itu yang paling banyak. Sepatutnya macam-macam kita mula menerobos laman-laman sosial yang lain. Okay. Kalau kita tengok ada satu kajian dijalankan oleh Institut Kajian Asia Tenggara di Ishak Institute di Singapura tentang penggunaan media sosial di dalam Malaysia sejurus sebelum PRU14. Kalau ikut data, akaun Facebook di kalangan rakyat Malaysia ada 16, hampir lebih daripada 16 juta. Kita ada 32 juta penduduk, 16 juta akaun untuk Facebook. Untuk Insta 6.5 dan untuk Twitter lebih kurang 3.5 begitu. Maksud dia Facebook adalah yang paling utama lah dari segi penggunaannya. Tapi kalau kita tengok di kalangan remaja, orang yang saya sebut generasi Y ni, kebanyakannya menggunakan Instagram. So ahli politik kena tahu bagaimana menggunakan media-media ini mengikut kelompok-kelompok yang sasaran untuk mereka bukannya memanipulasikan, tapi untuk mendekati anak-anak muda. Kalau mereka menggunakan media yang tidak begitu berkesan, maka apa yang mereka cuba sampaikan itu tidak berjaya disampaikan dengan baik. Kalau ikutkan artikel yang dirujuk oleh Suhaimi tadi, disebut Snapchat sebab Presiden Obama pernah tersilap guna akaun anak dia. Betul. Guna Snapchat. Tapi kalau di Malaysia ni nampak gaya TikTok tu ada posisi yang istimewa di kalangan Malaysia. Adakah orang politik sekarang ni kena guna TikTok untuk mendekati beliau? Kena ada, kita nak tengok mana satu ahli politik yang mula nak guna TikTok, dan kita tengok respon daripada anak muda. Mungkin kita tak tahu sebab setakat ini tidak ada lagi lah ahli politik menggunakan TikTok sebagai media utama dia. Tapi saya percaya bahawa misalnya Facebook, kita tengok ada ahli politik post tak sampai 1 minit 1,000 lebih orang yang membaca. Ada yang buat live kan di Facebook sampai 10-15 ribu orang yang menonton. Bayangkan dulu satu ketika kalau nak dapatkan 10,000 15,000 orang menonton, kita kena buat ceramah. Kena memanggil begitu besar jentera untuk menggerakkan ceramah. Tapi hari ini ahli politik boleh menyediakan dan melakukan ceramah itu di dalam rumah dia sendiri. Jadi saya rasa inilah sangat terbuka luas advantage kepada ahli politik untuk mendekati rakyat dengan cara yang paling mudah dan paling murah. Jadi penggunaan media ni kalau dengan cara yang bijaksana, betul, tujuannya baik, saya fikir dia adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada rakyat. Soal penggunaan media sosial, khususnya Facebook, memandangkan Facebook pengguna paling ramai di Malaysia. Tahun 2016, Donald Trump, Facebook dipanggil, Mark Zuckerberg dipanggil dalam Kongres Amerika Syarikat, perlu menjawab bahawa Donald Trump telah menggunakan Facebook dengan cara yang salah. Dia menyebarkan berita palsu dan menenggelamkan calon-calon lain, menonjolkan diri dia, menyebabkan salah satu sebab mengapa dia dilantik sebagai presiden. Jadi ini isu abuse ataupun salah guna media sosial. Apa komen tuan? Facebook adalah alat, tools untuk kita gunakan untuk melakukan atau menyampaikan pandangan dan idea kita. Tentulah kalau digunakan secara salah, kita ada undang-undang yang telah digubat dan kita menggunakan undang-undang tersebut. Tapi pada saya, mana-mana ahli politik yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah, niat yang salah dan tujuannya juga salah, saya rasa dia akan ditinggalkan oleh rakyat. Sebab rakyat, bagaimanapun mereka melihat media sosial, rakyat ada persepsi. Dan persepsi ini dibina berasaskan apa yang ahli politik itu pamerkan. Kalau mereka memamerkan ataupun mengajukan benda-benda yang baik, perkara yang baik, dan rakyat Malaysia sudah cukup bijak untuk membezakan antara perkara yang serius, perkara yang penting, kan? Jadi kalaulah ahli politik yang bijak menggunakan yang cara yang bijak, saya percaya lambat laun rakyat akan melihat
persepsi dia kepada ahli politik itu adalah seorang yang boleh kita percaya, yang boleh kita berikan tanggungjawab, yang akhirnya boleh diundi untuk memenangi dalam pilihan raya. Dan kebimbangan kita bila mana Barisan Menteri Kabinet malah ahli-ahli politik itu menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mereka melampiaskan kapasiti peribadi mereka. Itu satu perkara yang perlu dielakkan. Jadi kebijaksanaan menteri-menteri, timbalan menteri, ahli politik dalam pakaikan media sosial itu bagaimana dari segi kefahaman mereka, dari segi pendidikan mereka untuk menggunakan media sosial itu? Ya. Dulu kalau masa pilihan raya PRU 2008, 2013, mungkin media sosial ni bukan salah satu mekanisme yang penting. Masa itu saya ingat ramai ahli politik pun memandang tidaklah media sosial ni sesuatu yang penting, dan masa itu ramai ahli politik tidak ada akaun pun. Tapi 2018 kita dapati penggunaan media sosial ni sangat besar, dan kita jangkakan pada PRU yang ke-15 media sosial akan lebih mendapat tempat dalam kempen berbanding dengan cara-cara yang konvensional. Ahli politik saya sebut kena bijaksana. Mereka harus melihat bahawa media sosial ini penting dalam berpolitik, dan kepentingan itu harus dijaga. Tidak boleh dibuat. Kita rasa kesal juga melihat ada ahli politik yang sewenang-wenangnya posting benda-benda yang kadang-kadang rakyat terasa, rakyat rasa kecil hati. Kalau sebut soal terasa itu, kalau tengok posting orang politik ni, di bawah tu komen banyak-banyak, tu kadang komen negatif macam. Apa pesan tuan kepada ahli kabinet kita berhadapan dengan komen-komen seperti itu? Kita yang baca, kalau kita misalnya ahli politik ada 1 juta follower, walaupun kadang-kadang ahli politik itu mungkin bermaksud untuk menasihat atau menegur ataupun membuat kritikan pada netizen, yang individu netizen dalam posting, tapi yang membaca itu ramai. Jadi menteri-menteri, timbalan menteri ni perlukan ada cyber trooper, keyboard warrior. Kalau dulu pada satu ketika kita ada Red Bin Army pula yang membantu mempromosi ahli-ahli politik. Jadi adakah untuk ketika ini dengan Barisan Menteri Kabinet yang baru, mereka perlu engage juga, mereka perlu lantik juga cyber trooper, media consultant? Ya, media consultant, keyboard warrior. Saya sebagai pengguna media sosial, saya masih percaya bahawa ahli politik yang baik dia akan menguruskan ini dengan cara sendiri. Betul dia perlukan pembantu dan orang yang dapat membantu menyampaikan maklumat itu dengan cara yang lebih meluas dan berkesan. Tapi penggunaan cyber trooper dan juga mekanisme ini dengan niat untuk menjatuhkan ahli politik yang lain, saya ingat itu adalah bukan cara politik yang sihat. Kita harus berkongsi idea dengan ahli-ahli politik yang bijak dan menisihat dari segi cara dia berkempen. Media sosial pada peringkat awal dulu, kalau kita tengok, memang menjadi tempat ahli politik melepaskan berbagai-bagai perkara. Tapi saya ingat akhir-akhir ini kita sudah dapat melihat bahawa rakyat sedang melihat perilaku, tindakan dan juga apa yang mereka lakukan. Kalau mereka bijak, rakyat akan menghormati mereka, dan kalau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak bijak, dan rakyat akan menghukum mereka. Terima kasih tuan atas perkongsian malam ini. Kita harapkan bahawa untuk kehadapan dalam masa yang singkat ini kita mahukan kerajaan yang efektif, dan kita beliau punya harapan ialah supaya Jemaah Menteri lebih dekat dengan beliau melalui media sosial antara medium yang ada. Kalaupun tak boleh bersemuka secara fizikal, walaupun Suhaimi masih lagi suka yang physical contact lagi, dia tak nak yang media sosial sahaja ya. Sebab engagement tu perlu, bukan saja menerusi dalam talian, tapi juga secara bersemuka, dan kita harapkan bahawa Barisan Menteri ini akan menggunakan pakai media sosial dalam kaedah yang paling baik, kerana rakyat 33 juta rakyat Malaysia, 32, 33 sentiasa mematai sebenarnya yang disebut oleh Tuan Anwar tadi. Jadi itulah akan menjadi KPI mereka sepanjang mereka bergelar Jemaah Menteri dan juga ahli politik. Khususnya ada 7 juta pengundi tambahan daripada usia 18 ke usia 20 tahun. Dan terima kasih kerana setia bersama dengan kami, dan pastinya harapan kami Darah Muda supaya media sosial itu terus dibuka untuk perbincangan demokrasi dengan matang dan sihat oleh dua-dua pihak, Jemaah Menteri dan juga belia. Jadi kami akhiri Darah Muda pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum.